Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, sekejap sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Farah Noriko. Macam mana kisah dia? Jom kita mulakan. Hai semua, saya nak ceritakan kisah berkenaan dengan anak saya. Yang dulunya tu memang berani sangat. Tapi sekarang ni dah jadi penakut. Nak tahu tak kenapa? Okey, jom kita teruskan dengan kisah ni. Kisah ni terjadi pada tahun 2010 ataupun 2011 lah macam tu. Maaflah, saya tak berapa ingat sangat tahun dia. Tapi masa tu kami duduk dekat flat blok A Selayang Mutiara tau. Living hall rumah kami ni memang menghadap betul dekat hutan tu. Memang cantik lah viewnya kalau siang Tapi kalau malam lain macam pula rasa dia. Okey, nak dijadikan cerita kan, ada satu hari tu masa tu tengah maghrib lah. Memang dah masuk waktu maghrib pun. Dan masa tu saya tengah solat maghrib lah dekat ruang tamu tu. Tiba-tiba je anak saya ni datang dekat belakang saya. Dia goncang bahu saya tau. Dan masa tu kan anak saya ni baru umur setahun lebih lah Jadi memang tak boleh nak marah lah. Yalah budak lagi, manalah tahu apa kan. Nasib baik lah masa tu dah tahiyat akhir dah Lepas dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun tulislah dia. Kenapa ni sayang? Kan mama tengah solat ni. Tak baik tau kacau mama solat. Hatu ma. Hatu. Tu, hatu. Hantu? Janganlah cakap bukan-bukan. Tu ma, tu. Hatu. Sambil anak saya ni tunjuk-tunjuk dekat atas siling bahagian atas TV ruang tamu tu. Dekat belakang saya tau sebenarnya. Dan budak umur baru setahun lebih kan. Yelah, mana dah pandai menipu. Dan dia cakap bahasa Jepun dia lah. Tapi kita ni dah nama mak kan. Memang faham je lah apa yang dia cakap kan. Dia mengadu dekat saya. Katanya orang tu tengah mengacau dia. Saya dengar je macam ni kan. Memang seram lah juga. Dah lah tengah maghrib. Depan saya tu pula menghadap ke hutan. Memang seram lah kan. Jadi saya pun ambil buku Yasin. Saya bagi dekat anak saya tau. Ni kasih kat dia. Suruh dia keluar. Jangan main kat sini cakap dengan dia tau. So anak saya pun ambil buku Yasin yang saya bagi tu. Dia acah-acah tau pada benda tu. Nah, ambil. Macam tu. Dan saya masa ni, saya ni perhatikan aje lah kan. Sambil mulut saya ni terkomit-kamit lah juga baca ayatul kursi. Dan saya nampak lah anak saya ni dia acah-acah benda tu. Daripada depan TV tu sampailah depan pintu rumah tau. Pintu masuk rumah kami. Dan lepas tu kan anak saya dia toleh kat saya. Ma, dia dagi dah. Itulah. Masa tu anak saya ni memang berani sangat. Dulu masa dia kecil-kecil dululah. Semua benda dia tegur tau. Dan ada sekali tu suami saya ni singgah kedai runcit. Dia nak beli rokok lah masa tu kan. Sebelah kedai runcit ni, dia ada satu kedai makan tau. Mi sup kedai tu memang power gila. Ramai gila orang datang makan kat situ tau. Tapi saya tak nak inform lah nama kedai tu kedai apa ke apa. Sebab sekarang ni pun kedai tu masih beroperasi lagi. Okey, tak naklah cakap lebih pasal ni kan. Nanti orang kata saya downkan bisnes Melayu pula. Sambung balik. Jadinya kan, suami saya ni parkingkan kereta ni betul-betul dekat depan kedai mi sup tu tau. Dah parking tu, masa suami saya keluar pergi beli rokok, anak saya cakap macam ni. Ma, akak tu lompat-lompat atas meja, Ma.
Hah? Atas meja? Mana ada? Mama tak nampak pun. Mula-mulanya tu, saya ni macam tak faham jugalah. Tapi sebab anak saya ni beria-ria sangat kan. Tunjuk. Sambil dia buat aksi, melompat-lompat lagi kat dalam kereta tu. Fikir. Lah, baru saya faham. Rupa-rupanya, anak saya ni nak kata ada benda melompat-lompat dekat atas meja tu. So, maksudnya, ialah benda yang saya tak nampak kan. Kedai tu ada pakai pelaris lah. Nasib baiklah saya ni tak pernah makan kat situ. Dan bila dah jadi macam ni, lagi memang tak lah. Sekarang ni, anak saya pun dah besar dah. Tapi itulah, kelebihan dia tu yang berani sangat-sangat masa kecil tu, macam dah tak ada pula. Kadang tu kan, bila kita orang tengok cerita hantu pun, dia jadi takut. Nak pergi bilik air pun siap nak berteman lagi tau. Dan itulah kisah saya ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Kisah pasal anaknya tu waktu kecil-kecil sikit punya berani. Tapi bila dah besar ni hilang dah beraninya tu. Mana perginya agaknya kan? Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada RS Suzy. Jom, kita terus dengan kisah yang kedua ni. Nama saya Ryan dan saya tinggal dekat flat perumahan rakyat dekat Seremban. Saya tinggal kat sini dah lama jugalah. Lebih kurang dalam 7 tahun ada rasanya. Saya tinggal sini dengan mak saya dengan 2 orang adik perempuan yang masih sekolah lagi. Bapak saya dah lama meninggal dah. Dah dekat-dekat 3 tahun jugalah. Ayah saya meninggal sebab kemalangan dekat tempat kerja. Jadi, semenjak ayah saya meninggal ni, terpaksalah saya berhenti sekolah untuk nak tolong mak. Saya buat je lah apa-apa yang kerja pun yang saya dapat untuk nak menampung perbelanjaan rumah dan sekolah adik-adik saya tu. Sekarang ni, umur saya dah pun 18 tahun. Jadi, saya kerja sambilan sebagai pembantu gerai burger dekat bawah blok saya je. Tapi belah malam je lah. Daripada pukul 5 petang sampailah pukul 12 malam. Kalau siang pula, biasanya saya akan tolong mak saya meniaga. Mak saya tu kalau pagi, dia akan meniaga nasi lemak. Tengah hari pula, dia akan meniaga nasi campur. Dan saya pula, biasanya akan tolong mak kan. Bila mak saya naik atas rumah tu, nak masak untuk lauk tengah hari pula tu nanti, masa itulah saya akan tolong lah. Disebabkan kami ni meniaga dekat bawah pondok kan. Ramailah penduduk-penduduk yang dekat tempat flat kami ni, memang diorang semua kenal kami lah. Nak dijadikan cerita kan, ada seorang tu nama dia Kak Devi tau. Dan dia ni duduk satu tingkat dengan saya. Rumah dia ni pun selang berapa rumah je dengan rumah saya. Dan Kak Devi ni dia bekerja kilang lah Dan biasalah, kerja kilang kan ikut shift kan. Kadang pagi, kadang petang, kadang tu malam. Dan balik pula, kadang-kadang tu macam ikut shift jugalah kan. Ada yang pernah balik tengah-tengah malam baru sampai rumah. Disebabkan Kak Devi ni orang bujang lah, belum kahwin lagi. Duduk pun kat sini seorang-seorang je. Keluarga dia tu kat Perak. Maksudnya Kak Devi ni asal daripada Perak lah kan. Jadi dia memang jarang lah nak kata dia nak masak pun. Yelah seorang-seorang nak masak lagi apa semua kan. Dan setiap hari, Kak Devi ni akan beli makanan daripada mak saya tau. Kalau nak pergi kerja bekal dia pun, semua beli kat mak saya juga tau. Disebabkan dengan hal ni lah. Jadi kita orang ni jadi rapat lah. Lagipun Kak Devi ni memang baik sangat orangnya tau. Peramah lah senang cakap kan. Memang jarang lah nak tengok muka dia masam ke apa. Dan cara kalau kita nak kenal Kak Devi ni senang aja. Kalau dia berjalan tu kan, kita akan dengar bunyi loceng kaki dia. Kecing, kecing, kecing. Biasalah kan, gelang loceng kaki tu kan. Tapi sekarang ni, itulah, Kak Devi ni dah tak ada lagi. Sebab dia dah meninggal dunia mati bunuh diri tau.
Mayat Kak Devi ni, orang flat sini lah, dia orang jumpa pecah kepala dekat kaki 5 flat pukul 1 pagi. Dan dia orang ni ceritalah, sibuk lah. Memang satu flat ni kecoh masa tu tau. Dia orang berceritalah, Kak Devi ni terjun daripada koridor rumah kami tu, kan rumah saya dengan rumah Kak Devi tu satu floor tau. Cuma selang dalam 3-4 biji rumah je macam tu. 3 biji rumah je macam tu. Rumah kami dekat 8. So, dia orang cerita ni, Kak Devi terjun daripada tingkat 8 punya koridor ke bawah. Kepala dulu kena divider jalan tau. Itu yang pecah kepala dia tu. Saya sendiri pun tak pasti tau sebab apa Kak Devi ni bunuh diri. Tapi, dia orang katalah masa dia orang jumpa mayat Kak Devi tu, dia orang jumpa dengan arwah tu, dia ada pegang satu surat sekali tau. Kira macam nota terakhir lagi tu kan. Dekat nota tu, dia ada tulis dalam bahasa Tamil, tapi saya translatekan lah siap-siap supaya kita lebih mudah faham tau. Katanya dekat dalam nota tu, aku rasa mungkin ini adalah cara terbaik, semoga semua bahagia. Dan bila aku dah mati nanti, selamat tinggal semua, kata dia. Macam tu lah lebih kurang kan. Saya pun tak pandai sangat, ini saya pakai Google Translate aja. Okey, bila Kak Devi ni orang jumpa dia dah mati bunuh diri kan, ramai jugalah yang rasa macam kehilangan lah, rasa sedih lah gitu kan. Sebab Kak Devi ni memang baik orangnya. Nak pula Kak Devi ni memang rapat sangat dengan keluarga saya kan. So, kita orang ni satu keluarga memang terasa lah juga. Okey, sekarang ni saya nak masuk cerita seram saya pula Apa yang saya nak kongsikan ini adalah pengalaman seram yang saya lalui ketika saya jaga warung burger tau. Okey. Malam tu kan saya kerja seorang lah. Biasanya saya kerja berdua tapi malam tu saya kerja seorang. Sebabnya bos saya malam tu tak ada. Dia hantar anak dia pergi hospital sebab anaknya tu semput. Jadi saya kerja je lah seorang-seorang. Astaghfirullahalazim, dah pukul 1 pagi dah. Ya Allah, tak perasan pula. Doi. Pagi tu kan, dah pukul 1 pagi baru saya perasan yang saya ni belum tutup gerai burger lagi. Leka sangatlah main handphone masa tu kan. Cepat-cepatlah saya kemas apa yang patut, cuci-cuci peralatan yang saya dah guna tadi, nak tutup kedai lah ceritanya. So, masa saya dah siap kemas yang atas tu lah, last sekali kita akan ambil tong gas kan, nak masukkan tong gas tu dekat dalam kabinet warung. Bila buat macam ni, memang nak kena tunduk sikit lah kan. So, masa saya nak masukkan tong gas tu dalam kabinet warung, saya dengar ada satu suara tau. Dan suara tu dia tegur saya. Ryan dah tutup ke? Akak nak order burger boleh tak? Kita dah tutup ni, kita dah tutup. Esoklah datang ya. Nak masak pun dah tak boleh dah. Semua benda dah simpan dah ni. Kak? Oh, Kak. Bila saya angkat kepala, tengok-tengok tak ada siapa pun kat situ. Tu yang peliknya tu kan. Padahal tadi saya dengar suara orang. Apa yang aku dengar tadi ni? Tak ada orang. Pelik ni. Budak-budak ni kerja. Budak-budak ni nak menyakat aku ke apa ni? Astaghfirullahalazim. Pandai betul dia orang ni buat suara perempuan India. Dan masa ni kan, saya sebut je macam tu terus mengemang-gemang tau. Sebab saya baru terfikir, suara tu sebenarnya memang saya kenal sangat-sangat. Sebab tu suara Kak Devi tau. Tapi macam tak mungkin lah pula kan. Sebab Kak Devi ni dah meninggal. Habis masa tu kan, tak tentu arah dah saya dibuatnya. Yelah, tiba-tiba je kena tegur dengan satu suara yang memang saya kenal sangat-sangat tau. Saya pusing tau waktu tu kan. Saya pusing keliling gerai tu. Tengok keliling lah kan. Tak nampak ada seorang pun kat situ tau. Cepat-cepat saya settlekan kemas semua. Terus jalan nak balik rumah Masa saya tengah tunggu lift tu turun. Dan saya dapat dengar lah. Bunyi loceng kaki berjalan menghampiri saya tau. Ya Allah. Apa aku dengar ni?
Apa kena dengan aku malam ni? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dan bunyi itu kan betul-betul berhenti dekat belakang saya tau. Masa ni saya memang dah rasa lain macam sangat tau. Pintu lift terbuka je, saya terus masuk dalam. Cepat-cepat saya tekan butang tingkat 8 lah. Dan bila pintu lift tu tertutup je, baru saya perasan yang dalam lift tu bau hanyir sangat-sangat tau. Hanyir bau darah tau macam tu. Dan saya dah tergamam dah. Tak berani nak toleh belakang kan. Sebab dekat belakang saya ni, saya dapat rasa macam ada orang tengah berdiri rapat sangat dengan saya. Sampai saya boleh rasa tau, hembusan nafas sejuk dekat tengkuk saya macam tu. Dan bila pintu lift terbuka je, saya terus keluar lah. Berlari tau saya masa tu. Berlari, nak balik ke rumah lah Tapi masalahnya, nak sampai ke rumah saya ni, nak kena lalu depan rumah Kak Devi. Tapi memang tak boleh buat apalah kan. Sebab dah tak ada jalan lain lagi tau. Saya pun tawakal je lah kan. Apa je yang ada tu nanti, kalau ada yang ganggu, memang saya rempuhkan aja kan. Bila dah nak sampai dekat depan rumah Kak Devi tu kan, saya dengar bunyi pintu dia terbuka tau. Dan masa ni saya belum sampai lagi tau. Saya masih dekat belakang lagi, nak menuju ke rumah saya. Tengah-tengah tu rumah Kak Devi Okey. Saya nak dengar bunyi pintu tu terbuka dan saya nampak macam ada tangan tau dihulurkan keluar kat situ. Dan masa ni kan, ya Allah, memang saya rasa macam tak tahulah nak teruskan ke tidak. Tapi yelah, dah nak dekat sampai rumah kan. Saya nekat je lah kan. Saya terus laju. Sampai je dekat depan rumah Kak Devi tu, saya dengar satu suara lagi. Ryan, kakak dah siap ke? Mak, buka pintu mak. Orang dah balik ni mak. Mak, cepat. Buka pintu mak. Mak. Hai, kau ni kenapa dia jerit pagi-pagi buta ni? Ya Allah. Dah pukul 1 pagi tau tak? Marah pula jiran-jiran ni nanti. Masuk. Mak, tutup pintu mak. Tutup pintu cepat mak. Tutup pintu mak. Kau ni kenapa pula ni? Apa yang jadi? Orang kena kacau mak. Tadi orang tengah tutup gerai. Orang dengar suara Kak Devi mak. Nak minta beli burger mak. Astaghfirullahalazim. Dah. Kau pergi mandi, ambil uduk, lepas tu kau solat dulu Masa ni saya memang dah tak banyak tanyalah kan. Saya terus jalan, masuk tandas nak mandi. Dan lepas dah mandi pun semua, saya solat kan. Saya terus tidur tau malam tu. Esok paginya tu, barulah mak saya buka cerita. Kata mak saya, bukan saya seorang aja yang kena gangguan dengan Kak Devi tu tau. Jiran-jiran saya pun ramai dan dah terkena dah rupanya. Ada yang kata dengar suara menangis lah. Ada yang kata dengar suara ketawa lah. Dan yang paling seram sekali, mula daripada kematian Kak Devi tu kan, setiap malam, asal pukul 1 je, asal pukul 1 pagi aja, kami semua ataupun jiran-jiran dekat tingkat 8 ni, akan dengar bunyi loceng kaki lalu lalang depan rumah kita orang tau. Dekat koridor depan tu lah. Dia pusing macam tawap gitu. Sampai kan saya ni serik dah nak balik rumah malam-malam tau. Yelah, tapi nak buat macam mana? Dah nama pun kerja. Terpaksalah saya kuatkan juga semangat. Hadapkan ajalah. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni kan? Kisah pasal seorang peniaga gerai burger yang diganggu oleh arwah Kak Devi. Itulah tu. Kadang-kadang kan daripada sebalik senyuman seseorang tu, kita tengok macam bagusnya lah, peramahnya lah dia ni. Sebenarnya kan Abang KSM ada baca lah. Orang yang lagi selalu ketawa, yang ketawa terbahak-bahak tu sebenarnya orang yang paling banyak memendam perasaan tau. Jadi berhati-hatilah kalau ada kawan kita yang jenis ketawa huha tu kan. Mungkinlah dia ada masalah. Tapi dia cuba nak sembunyikan masalah tu dengan cara dia ketawa, dengan cara dia buatkan diri dia happy lah macam tu. Okeylah.
Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang ketiga pada kali ini datangnya daripada Norizwan Azlan. Jom kita terus dengan kisah daripada Norizwan ni. Assalamualaikum semua. Nama saya Rina dan saya ada kisah seram yang nak dikongsikan pada semua. Dan kisah ni berlaku pada tahun 2015 dulu di sebuah rumah flat di Ampang tau. Masa tu saya ni masih bujang lagi. Jadi plan ialah kita bujang kan nak duduk mana, nak cari bilik je lah. Sebab duduk seorang tak perlulah rumah besar-besar, belum kahwin lagi kan. Tapi bila saya bilik-bilik tengok barang-barang saya ni nampak macam banyak sangat pula kan. Rasa macam tak muat pula kalau saya nak sewa bilik ni sekarang. Fikir lagi sekali lah. Fikir. Last decide lah. Decide saya nak sewa je lah sebiji rumah. Tapi bukanlah orang kata nak cari rumah yang besar-besar. Dapat cari rumah flat ke ataupun rumah yang kecil-kecil pun jadilah kan. Cari. Akhirnya ada seorang kawan satu tempat kerja dengan saya ni recommend tau. Dia kata bolehlah duduk dekat rumah flat yang dia duduk sekarang ni. Sebab dekat kawasan itu banyak lagi rumah kosong tau. Rumah yang dia duduk tu sebenarnya dah lama juga siap. Tapi tak tahulah kenapa macam orang tak minat nak duduk kat situ. Asalnya kan rumah flat yang dia duduk ni dah terbengkalai dah. Lama jugalah terbengkalai tu. Saya kalau tak silap dekat-dekat 10 tahun lebih juga ada tau. Tapi entah macam mana ada developer ambil alih projek tu dan sambung balik dan akhirnya siap jugalah rumah flat ni. Okey. Kalau nak diikutkan, rumahnya nampak cantik jugalah. Yelah, rumah baru, memang nampak cantik lah. Tapi tak tahulah kenapa ramai yang tak duduk dekat sini lagi tau. Dan disebabkan flat tu yang masih banyak lagi kosong, jadi kawan saya ni ajaklah saya duduk satu tingkat dengan dia. Kata dia, kira okey lah sikit. Kalau saya duduk satu tingkat dengan dia ni, adalah dia kawan. Kalau tak, duduklah dia kat situ sorang-sorang tau. Kat tingkat tu memang dia seorang je yang duduk. Sebab rumah lain semuanya tak ada orang lagi yang duduk tau. Okey, lupa saya nak mention pasal kawan saya ni, dia ada 3 orang anak tau masa tu. Dan suami dia tu pula ada buka bengkel kereta dekat-dekat area situ jugalah. Dan biasalah kan, kalau kerja bengkel kereta ni, kadang-kadang tu lewat malam baru balik. Sebab suami dia tu kerja seorang-seorang aja. Masa tu baru buka bengkel itulah belum ada pekerja lagi. Satu hari tu, masa tu saya tengah cuti lah. Jadi saya pun pergilah jenguk kawasan flat tu. Memang betul tau. Memang betul macam yang kawan saya tu kata, rumah flat tu memang banyak kosong lagi. Ruang parking kereta dekat bawah tu pun lengang aja tau. Adalah sebiji 2 kereta, tapi yang lain tu semua kosong. Disebabkan saya ni dah malas nak cari-cari rumah lain lagi. Rumah yang kawan saya recommend tu, saya tengok pun macam okey aja, bersih, cantik kan. Biasalah rumah baru kan. Tak fikir banyak lah. Saya terus setuju je untuk nak sewa rumah tu. Masa awal-awalnya tu, tak ada apa yang pelik pun jadi. Semuanya okey aja. Tapi disebabkan kita ni memang peminat kisah-kisah seram ni kan. Dalam kepala otak ni, ada jugalah terfikir. Kot-kot ada benda yang duduk kat sini ke apa. Yelah, rumah flat tu dah lama dibuat tau. Tapi tak ada orang masuk pun. Itu yang macam-macam fikir dalam kepala otak ni tau. Sampailah satu hari tu masa tu dalam pukul 8 ke pukul 9 malam lah macam tu. Saya turun bawah tau. Waktu tu turun bawah nak tapau makanan. Bila dah siap beli makanan kat bawah tu, dah siap apa semua, saya pun naiklah balik sampai ke atas tu kan. Masa saya nak buka pintu rumah tu, saya dengar macam bunyi mendengus tau. Bunyi orang mendengus daripada rumah sebelah.
pula tu? Ada binatang ke kat rumah sebelah ni? Mulanya tu saya memang tak fikir apalah. Tapi kan, bila dah masuk dalam rumah, saya dah duduk nak makan tu kan, barulah saya terfikir yang rumah sebelah tu, bukan ke rumah sebelah tu kosong kan? Macam mana pula boleh ada dengar bunyi mendengus tu? Dan oleh kerana saya ni nak berhusnuzon, orang kata tak naklah menakutkan diri sendiri, jadi saya anggap benda tu mungkinlah bunyi binatang liar aja. Sebab dekat belakang flat kami ni, hutan tu bang. Hutan boleh kata tebal jugalah. Mungkinlah ada binatang tersesat kat situ ke apa kan. Okeylah. Dan cerita ni saya senyapkan je lah. Saya tak adalah cerita kat sesiapa pun. Nak dijadikan cerita kan, satu hari tu kawan saya ni pula yang kena ganggu tau. Dia kata masa tu tengah hari tau. Tengah hari, dia tengah masak dekat dapur nak masak makanan tengah hari lah Daripada dapur dia ni, dia nampak lah anak dia 3 orang tu tengah main dekat ruang tamu. Dan korang faham sendiri je lah kan, rumah flat yang kami tinggal ni pun bukannya besar sangat. Jadinya, kalau daripada dapur ni, dia nampak lah anak dia tengah main-main dekat depan tu. Masa tu, kecoh lah kan budak-budak kan, tengah main-main kat depan tu dengan suara dia orang bergurau lah, bertepuk tampar kat depan tu kan. Jadi, kawan saya ni, dia tak adalah nak ambil kisah sangat. Dia terus masak. Dia masak. Memasak punya memasak tu, tiba-tiba je, suara anak-anak dia tadi tu hilang tau. Senyap je terus kat depan tu. Jadi pelik lah kan. Takutlah budak-budak ni sekarang buat yang bukan-bukan aja. Budak-budak ni kan bukan boleh tau. Tiba-tiba senyap je, tak adalah benda yang bukan-bukan dia buat tau. Jadi, dia terus pergi ke depan Long? Tengah? Mana budak-budak ni pergi? Long? Tiba-tiba kan, dia perasan tau. Ada seorang budak perempuan tengah duduk dekat luar tu sambil main batu seremban seorang-seorang je. Dan bila kawan saya tu tegur, budak tu dia buat tak dengar je tau. Jadi kawan saya pun buka pintu grill, dia pun keluar lah. Dia tanya kat budak tu. Dek? Kenapa main seorang je ni? Alahai, siannya awak. Kejap. Acik panggilkan anak-anak acik kejap. Nanti bolehlah main sama-sama dengan diorang. Hello? Mana budak-budak ni? Jadi, kawan saya pun masuk dalam rumah, cari-carilah anak dia. Rupa-rupanya, anak-anak dia tu tengah main dekat dalam bilik tau. Kat sini punya korang. Dah. Tu ada kawan kat luar tu. Pergilah, main sama-sama dengan dia. Sian dia main sorang-sorang dia tadi mak tengok. Korang ajaklah dia main sekali. Anak-anak dia tu pun keluarlah pergi ke ruang tamu tau. Bila sampai dekat ruang tamu tu, tengok. Budak tadi tu, budak perempuan yang tengah main batu seremban dekat luar tu, kat koridor tu, dah hilang dah tak ada dah. Jadi kawan saya ni macam, asal pula macam mana pula budak ni boleh hilang kan? Kawan saya siap tak puas hati kan, keluar daripada rumah tu, siap jenguk lagi kat luar tau. Siap dia keluar lagi kat luar. Tengok kiri tak ada. Tengok kanan pun tak ada. Tak nampak langsung dah kelibat budak tu tau. Padahal dia masuk bilik tadi tu kejap aja. Tak sampai berapa saat pun. Takkanlah budak tu boleh hilang macam tu punya cepat. Kalau budak tu lari pun, mestilah dia dengar bunyi tapak kaki ke apa. Tapi ni tak ada bunyi apa langsung tau. Terus kawan saya dah rasa macam, aduh, apa benda pula ni? Dah rasa tak sedar hatilah. Sebab masa dia dekat luar tu, dia macam tiba-tiba je macam ada angin lalu dan semerbak bau wangi daun pandan macam tu. Terus cepat-cepat dia masuk dalam rumah, tutup pintu, pam, terus kunci tau. Dan masa ni barulah dia terfikir. Mungkin budak yang dia nampak dan dia dah tegur tu, budak tu bukan manusia lah agaknya kan. Itu yang dia takut sendiri tu. Petang tu kan, nak dijadikan cerita, petang tu saya pula pergi datang rumah saya menyinggah. Konon-kononnya nak melepak-lepak, nak bersembang-sembang tau. Jadi masa saya sampai dekat rumah ni, dia terus buka cerita pasal ni tau. Dah, perjudahnya dengan saya sekali, ikut takut sekali. Dia tu tak apalah bang, sebab suami dia ada, anak-anak dia pun ada. Habis tu yang kita ni macam mana? Dah lah duduk sorang-sorang kan. Dalam 2-3 hari lepas tu kan, saya sendiri terkena pula tau.
Masa tu saya ni baru je balik daripada kerja. Dan sebelum sampai dekat rumah, saya singgahlah kedai runcit kan. Nak beli barang dapur sikit. Dan memang masa tu barang dapur kebetulan memang dah habis kan. So, masa tu maghrib tau. Dalam pukul 7 lebih macam tu. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, sepanjang saya duduk situ, tak pernah sekali pun saya gunakan lift tau. Masa tu taklah lama saya duduk situ. Baru dalam 2 bulan, 3 bulan lah macam tu kan. Saya tak pernah sekali pun gunakan lift. Yalah, rumah saya ni dekat tingkat 2 aja. Rumah saya tu betul-betul sebelah tangga. Dapat bayangkan rumah saya sebelah tangga tau. Tapi kalau saya nak naik lift tu jauh sikit dia sebelah sana tau. Okey. Disebabkan masa tu ataupun maghrib tu saya ni tengah pegang barang banyak kan, barang dapur yang saya beli tadi banyak saya pegang. Jadinya saya pun gunakan lift untuk nak naik ke rumah saya. Okey. Masuk je kat dalam lift tu, saya dah rasa lain macam dah. Saya rasa meremang semacam aja. Tapi tak tahulah kenapa. Dan hati ni kan rasa macam duk berdebur-debur macam tu tau. Bila dah sampai dekat tingkat 2 tu, saya pun cepat-cepatlah keluar daripada lift tau. Korang semua bayangkanlah masa tu tengah maghrib. Berjalan sorang-sorang dekat koridor rumah yang tak ada orang. Kecuali 2 rumah je. Rumah saya dengan rumah kawan saya. Okey? Dahlah sunyi, gelap pula tu. Masa saya tengah lalu dekat depan rumah-rumah kosong ni kan, saya rasa macam kena perhatikan aja tau. Macam ada orang tengah ikut saya daripada dalam rumah tu. Daripada satu rumah, saya dengar bunyi tapak kaki. Macam tapak kaki kecil gitu. Pap, 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 pap. Dia pergi ke rumah yang sebelah. Macam benda tu dia boleh tembus-tembus gitu tau. Dan saya cakap macam ni sebab saya dengar jelas sangat bunyi tapak kaki tu berlari-lari dalam rumah tu. Tapi masa ni saya buat tak tahu je lah kan. Saya jalan cepat-cepat sampailah dekat depan rumah, saya terus masuk dalam rumah. Masa saya nak tutup pintu grill saya tu kan, saya pusing. Astaghfirullahalazim. Terperanjat gila lah saya. Sebab dekat depan pintu grill rumah saya tu ada seorang budak perempuan pakai baju gaun warna pink. Pandang saya senyum macam gitu tau. Dan budak ni kan memang comel sangat-sangat tau. Sekali pandang, nampak macam muka dia tu muka anak Cina gitu. Memanglah anak Cina kan putih-putih comel gitu kan. Dan saya rasa budak tu umur dia dalam 5 ke 6 tahun lah macam tu. Tapi disebabkan saya ni memang dah tahu yang itu bukan anak orang kan. Saya punya takut menggeletar masa tu memang tak boleh bawa bincang lah. Memang tak fikir banyak dah. Saya hempaskan aja pintu tu. Kak, bukalah pintu. Bukalah. Memang tak cerita banyak lah. Dekat situ, dekat belakang pintu tu sambil menyandar dekat pintu depan rumah tu, kat situ juga saya baca ayat kursi. Berulang-ulang kali saya baca. Dan tak lama tu kan, suara budak tu pun hilang. Dan bermula daripada hari tu, boleh kata hampir tiap-tiap hari, saya akan rasa tak tenang aja duduk situ tau. Asal waktu maghrib je, berdebur-debur rasanya. Sampai kan, kalau saya balik kerja petang, saya mesti nak sampai nak masuk dalam rumah saya tu sebelum maghrib. Sebab risau, nampak lagi budak perempuan tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang ketiga pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Menarik tak menarik kan? Kisah pasal duduk dekat rumah flat. Korang pernah bayangkan tak? Yalah, rumah flat yang dah terbengkalai lama. Lepas tu ada developer tu bina balik semula kan. Memanglah rumah tu dah siap. Cantik macam baru. Tapi sebenarnya rumah tu dah berpuluh tahun dah. Tak ada orang duduk. Bayangkanlah apa yang duduk kat situ kan. Okeylah, kalau bila cerita pasal ni kan, Abang KSM terbayang-bayang apa tau. Kalau dekat Johor ni ada satu bangunan lah. Nama dia Kemayan City. Dulu nama dia Kemayan City. Sekarang ni dah tukar jadi Paradigm. Lebih kurang macam ni jugalah kisah dia tu. Bangunan yang dah lama terbengkalai. Lepas tu ada developer majukan balik semula. Jadikan bangunan tu siap balik semula. Lepas tu macam-macam lah dengan cerita kat situ kan. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang terakhir pada hari ini.
Okey, untuk kisah yang terakhir pada hari ini datangnya daripada Syak Wasangka. Ini macam cerita Syak Wasangka punya nama, macam cerita Joyah punya nama tau. Yang apa tu, siapa Bel Ngasri punya nama pun Syak Wasangka juga. Tapi tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang terakhir ni. Assalamualaikum semua. Saya nak sharekan satu pengalaman seram masa saya study dekat Politeknik Kota Baru dulu. Dekat tempat saya belajar ni kan, ada satu rumah sewa yang boleh kata popular jugalah kat sini. Sebab dah banyak dah student sewa dekat rumah tu tau. Tapi semuanya tak kekal lama. Nak tahu tak kenapa? Sebab diorang ni semua cakap rumah ni keras. Memanglah rumah tu rumah batu. Tapi memang keras. Bukan sebab rumah tu rumah batu. Sebab rumah tu ada gangguan tau, yang tak berkesudahan. Dah bertahun-tahun rumah tu memang gitu aje lah. Memang selalu ada gangguan kat dalam rumah tu. Kebetulan kan, masa tu saya dengan geng-geng saya ni tengah mencari rumah nak sewa lah Dan oleh kerana rumah tu aja yang kena dengan bajet kita orang, dan sewa dia tu memang murah, kenalah dengan poket student kita orang masa tu. So kita orang pun pilih lah rumah tu. Memang masa ni kita orang dah aware dah, memang dah tahu dah rumah ni memang ada gangguan. Macam orang cerita kan, sebab orang dah selalu cerita, jadi kita orang tahulah benda tu. Kita orang duduk dekat situ 8 orang tau. Jadi saya ingat kan, bila dah duduk ramai-ramai macam tu, tak adalah kena ganggu. Tapi tak juga tau. Ada juga, kena juga gangguan. Setiap hari tu ada je gangguan. Memang selalu sangatlah kita orang ni kena kacau. Dan kita orang ni ada jugalah, kadang-kadang tu buat solat hajat kan. Setiap malam Khamis tu, kita orang siap baca Yasin lagi ramai-ramai. Tak jalan juga bang. Tetap juga kita orang ni kena kacau. Okey, nak jadikan cerita kan. Dalam kita orang 8 orang ni, ada seorang tu dia budak Cina tau. Tapi perangai dia ni macam teruk sikit lah kan. Buruk sikit lah perangai dia tu. Hari-hari asal balik rumah malam-malam kan, mabuk aja kerjanya. Asal balik je mabuk. Macam tu lah PL dia kan. So, satu malam tu, kita orang ni tengah duduk melepak lah. Kita orang melepak dekat luar rumah. Biasalah budak-budak bujang kan, duduk bersembang lah, isap rokok lah, main gitar dekat depan rumah. Budak Cina tu pula baru je sampai rumah. Tak tahulah dia pergi minum dekat mana ke apa. Tapi yang pastinya, malam tu dia memang balik mabuk teruk tau. Jalan pun sengit-sengit, melayang-layang je kan. Nasib baik tak langgar tiang gitu kan. Tapi dia memang malam tu dia memang mabuk Balik-balik tu kan, dia terus duduk sekali dengan kita orang, melepak kat luar tu. Dia ni buat macam muka tak bersalah. Padahal kita orang ni, kau ni dah lah bau arak apa semua kan. Memang tak suka sangat lah benda-benda macam tu. Tapi dia selang berbadah buat muka bodoh dia kan, duduk kan. Tengok muka kita orang satu macam tu kan. Kita orang lantak kau lah kan. Kau memang dah tak sedar diri dah sebenarnya. So, masa kita orang tengah duduk melepak tu, tiba-tiba je muncul satu berbola api melintas tau. Depan rumah kami Dan benda ni memang kita orang semua ni nampak tau. Ramai-ramai kita orang ni semua nampak. Dan bila dah nampak tu kan, mau tak huru-hara, memang takut lah. Semua pakat-pakat lari masuk dalam rumah. Tapi member saya yang Cina ni relax saja tau. Duduk seorang-seorang dekat luar tu macam tak jadi apa. Okey, korang bayangkan sikit lah Kita orang ni duduk. Okey, ni rumah kita kan, rumah teres. Okey, depan tu kan macam ada car porch kan. Tepi tu macam ada pagar sikit kan. Car porch. Depan tu kan ada pintu pagar kan. Depan pintu pagar tu ada longkang. Lepas tu macam ada tempat duduk sikit tepi tu kan. Kita orang ramai-ramai lepak kat situ lah. Okey. Jadi masa kita orang semua ni dah masuk, tinggal si Acong tu je lah seorang-seorang kat luar tu tau. Member saya yang Cina ni, si Acong ni, relax je tau. Duduk seorang-seorang kat luar tu macam tak jadi apa pun. Saya rasa lah mungkin masa tu dia tengah mabuk sangat kan. Memang dah kepala otak tu dah weng lah, tak boleh fikir apa Kita orang yang kat dalam rumah ni puas dah duk panggil dia kan. Psst. Cong. Masuklah sini siut. Engkau ni ada hantu tu. Digigit kepala kau nanti kau baru tahu. Masuklah masuk. Apa hantu? Weh, mana ada hantu lah weh. Ini Acong Aku tak takut hantu lah. Masa tu kan kita orang ni dah banyak kali dah panggil dia. Panggil. Tapi dia buat bodoh dia je kan.
Dan tak lama lepas tu, kita orang ramai-ramai duk perhatikan je lah kat situ kan. Sebab kita orang dah tahu memang benda tu selalu mengganggu kan. Jadi kita orang perhatikan apa yang kena dengan budak si Chong dekat luar ni kan. Tak lama tu, kita orang nampak dia keluarkan sebatang rokok. Si Acong ni lah keluarkan sebatang rokok. Dia cari, dia cover tau. Cari lighter lah konon-kononnya. Tak jumpa tau. Tiba-tiba dia jerit macam ni. Oi, api! Lai, lumau sini. Main sini. Marilah. Aku nak pinjam api sekejap lah. Mau isap rokok ni. Kita orang yang kat dalam rumah ni nak tergelak pun ada kan. Takut pun ada. Of course lah takut sebab benda tu hantu kan. Tapi nengokkan gelagat member yang tengah mabuk dekat depan rumah tu. Panggil bola-bola api tu sebab nak hidupkan rokok. Memang kelakor bang. Memang kelakor sangat kan. Tapi yang baiknya kan. Sampai ke sudah. Lepas daripada kejadian malam tu. Bola api tu dah langsung tak datang lagi. Mengganggu kat rumah kami ni. Sampailah habis semester tau. Dan sampai sekarang ni lah. Rumah tu pun dah tak ada lagi gangguan. Saya rasa sebab kawan saya ni lah. Memang hebat betul lah dia tu kan. Walaupun sebenarnya dia tak tahu apa yang dia buat masa tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah. Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf lah Kalau ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa, harap sahabat semua dapat maafkan abang. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng? Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.